soalan kepada mereka yang terpilih. Okey, seandainya anda tidak respon, maka anda akan dianggap sebagai pasif ataupun tidak hadir. Kehadiran anda memang akan diambil. Jadi, cikgu berharap apabila nama anda dipanggil, anda minta tolong memberi respon sama ada melalui buka mic ataupun melalui tinggalkan komen di tempat yang berpatutan. Okey. Mana Wenhan hari ni tak datang ke? Okey. Jadi, cikgu ingin meminta dulu sedikit respon je. Bu Wen, are you there? Good. Okay, Shihin, ada ke tak? Lord Shihin? Okay, Shihin tidur. Tam Singgi hari ni tak datang kan? Dia pergi ke... Ya, Shihin? Okay, Wenhan ada. Wenhan, how are you, Wenhan? Fine, thank you, sir. Good. Okay, so hari ini kita akan masuk ke bab 6 pembahagian sel. Okay, kepada semua murid, pada minggu lepas kita telah belajar meiosis. Okay, namun apanya sebenar yang kita nak belajar untuk bezakan antara mitosis dan meiosis. Sekali lagi, cikgu membuat tanggapan bahawa anda telah menonton video berkenaan proses mitosis yang telah dirakamkan dan di-share ke dalam YouTube. Jadi, pertama sekali lagi cikgu nak tanya, apakah perbezaan antara mitosis dan meiosis? Okey, mungkin anda tidak dapat jawab sekarang. Mungkin. Ada yang mungkin sudah boleh jawab. Tetapi, secara umum, apakah itu mitosis? Cikgu ulang, apakah itu mitosis? Okey, kalau kita pernah ikuti video yang telah dirakamkan sebelum, mitosis merujuk kepada pembahagian sel yang menghasilkan bilangan kromosom yang sama seperti induk. Cikgu ulang, menghasilkan bilangan kromosom yang sama seperti induk. Cikgu, jadi bilangan kromosom di mana? Of course, kita sebut di sini adalah di dalam sel. Maksud dia, sel induk merujuk kepada sel ibu atau sel ayah. Sama, sel induk, parental cell. Manakala sel anak rujuk kepada sel-sel yang telah dibahagikan atau dihasilkan daripada sel induk. Mitosis akan menghasilkan sel-sel anak yang ada bilangan kromosom yang sama. Manakala meiosis akan menghasilkan sel-sel anak yang bilangan kromosomnya separuh daripada sel induk. Jadi, soalan pertama yang harus dijawab dalam grup sekarang, cikgu akan pilih antara mitosis dan meiosis. Manakah satu yang lebih penting? Tan Yi Sing. Bukan dua pun penting, Okey, ulang soalan saya. Saya ulangkan balik ya. Mana satu yang lebih penting? Dua-dua pun penting ya. Tapi mana satu yang lebih penting untuk kelangsungan hidup? Tan Yi Sing, jawab dulu. Mitosis. Okey, soalan terjawab mitosis. Okey, Cihin, mitosis dan meiosis, mana satu lebih penting? Saya tak dengar bunyi kamu lah, bro. Anda boleh pilih untuk typekan dalam ruang komen. Okey. Pilih Winnie Anita Yong. Yes. Mitosis and meiosis. Mana satu lebih penting? Meiosis. Okey.
Kita boleh nampak ada 3 kawan kita di sini telah menjawab bahawa antara 3 lah. Majority 2 menjawab meiosis. Sebenarnya mitosis. Cikgu ulang, mitosis jauh lebih penting untuk kelangsungan hidup. Kenapa? Kenapa mitosis? Sebenarnya meiosis hanya penting untuk menghasilkan sel-sel gamet. Sel-sel gamet yakni sperma dan ovum. Cikgu ulang sperma dan ovum je. Tanya diri sendiri, masa umur kamu sekarang ni, rasanya apakah fungsi sperma dan ovum yang ada pada badan kamu? Tak ada apa-apa kan? Betul ke tak, Bunhan? Yes, right. Well, yes and right sama ya. Okey, jadi mitosis. Mitosis ada di tempat mana? Ataupun berlaku di tempat mana di atas badan kita? Cikgu, boleh bagi satu bayangan ke tak? Bayangkan tiap-tiap hari anda mandi. Tiap-tiap hari anda mandi, mesti ada sel-sel yang tertanggal ketika anda gosokkan badan dengan sabun ataupun dengan shampoo. Kalau sel-sel badan yang tertanggal tidak digantikan, maka kulit anda akan makin hari makin nipis. Setuju ke tidak, Anis Amira? Anis Amira? Ada ke tak Anis Amira? Okey. Jadi, sel-sel yang telah ditanggalkan harus digantikan semula supaya saiz atau bentuk badan kita kekal sihat. Jadi, proses yang dilalui oleh pembahagian sel di mana sel-sel anak dihasilkan seperti sel-sel induk yang ada dinamakan sebagai mitosis. Ya Alia, kenapa anda bukakan kamera? Alia? Okey. Jadi, apakah lagi fungsi atau kepentingan mitosis? Secara umum, anda boleh baca pada nota yang tertera pada skrin. Anda juga boleh dapatkan nota pada buku teks. Ya, hari ini cikgu nak mengajar kamu gunakan buku teks. Kepada sesiapa yang tidak pernah buka buku teks, anda boleh pergi ke muka surat 104 ya. Cikgu dah paparkan depan mata anda semua. 104. Nampak ke tak? Nampak ke tidak? Nampak. Okey. Apakah kepentingan mitosis? Okey. Antara dia secara ringkas, pertama untuk menggantikan sel-sel yang tua, usang dan mati. Daripada kamu dari bayi menjadi macam kamu sekarang besar sangat, selain daripada saiz sel yang menjadi makin besar, bilangan sel dalam badan juga bertambah. Jadi, mitosis itulah proses dia. Selain daripada itu, kita juga perlu faham ada pembiakan yang melibatkan mitosis, iaitu pembiakan asexual. Cikgu, boleh bagi gambaran ke tak apa itu pembiakan asexual? Kita ambil pokok pisang sebagai contoh. Pokok pisang. Kalau anda tengok macam mana orang-orang tua kita menanam pokok pisang. Bukannya kita letakkan buah pisang. Kita akan potongkan batang pokok. Cikgu ulang. Keratkan batang pokok. Jadikan mungkin 4 ke 5. Letakkan setiap keratan batang itu di dalam tanah. Kalau kita kerat kepada 4, maka ada 4 keratan batang. Jadi setiap 4 itu masuk ke tanah akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Setiap keratan yang dipotong akan menjadi pokok yang baru. Inilah pembiakan asexual yang melibatkan mitosis. Jadi, Cihin, boleh faham ke tak kenapa mitosis lebih penting daripada meiosis? Cihin? Okey. Jadi, dari situ kita tahu, oh rupanya mitosis
merupakan proses yang jauh lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup untuk mana-mana organisma. Okey? Selain daripada itu, mitosis juga penting untuk menghasilkan sel baharu yang mempunyai bahan-bahan genetik yang sama dengan induk. Cikgu, apa itu bahan-bahan genetik yang sama dengan individu? Itu yang nanti kamu akan belajar dalam teknik pengklonan. Cikgu ulang, teknik pengklonan dan pengkotoran tisu. Pengklonan dan pengkotoran tisu. Di mana kita akan memperbanyakkan satu organisma menjadi 2 atau lebih banyak organisma yang mempunyai genetik sama dengan induk, atau cikgu ulang istilah induk itu iaitu ibu atau ayahnya. Okey? Jadi kalau kita sekarang tengok lagi mendalam, cikgu. Jadi sebenarnya adakah tak mitosis merujuk kepada pembahagian sel? Adakah tak mitosis itu ialah pembahagian sel? Okey, kita pilih Ngai Comeng. Ngai Comeng adakah tak? Comeng? Adakah tak mitosis itu ialah pembahagian sel? Bukan ya cikgu. Ya cikgu masih akan merespon. Sekarang soalan cikgu ialah mitosis ialah pembahagian sel. Betul ke tidak? Comeng? Betul. Okey, kita cuba tanya lagi seorang ya. Siti Nadia. Adakah tak mitosis rujuk kepada pembahagian sel? Okey, untuk mereka yang tidak mengambil subjek biologi, jawapan ya. Namun, kamu sebagai murid biologi, anda perlu faham sekarang. Pembahagian sel adalah lebih besar konsepnya berbanding kepada mitosis. Cikgu ulang ya. Pembahagian sel adalah lebih besar konsepnya berbanding dengan mitosis. Mitosis hanya pembahagian nukleus saja. Cikgu ulang, pembahagian nukleus saja. Okey? Jadi, tengok nota yang kat depan ni. Okey? Cikgu, bila nak bagi nota ni pada kita orang? Nanti cikgu bukakan Google Classroom. Cikgu nanti buka Cikgu nak buat housekeeping kejap pada kelas yang penghujung kelas 11.25 nanti. 12.25 nanti. Okey, sementara itu tolong fokus kepada skrin ataupun laptop anda. Pembahagian sel sebenarnya boleh dibahagikan kepada 2 peringkat, iaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis dan sitokinesis. Bahasa Melayu, karyokinesis ialah pembahagian nukleus, baru pergi kepada pembahagian sitoplasma. Rasanya, sekali lagi cikgu tanya soalan yang sama balik. Adakah tak mitosis merujuk kepada pembahagian sel? Comeng? Comeng? Are you there? Jadi, anda masih nak kekalkan pendirian bahawa mitosis ialah pembahagian sel. Ya ke tidak? Ya kot. Jadi, sebenarnya pembahagian sel ada 2 perkara. Kalau anda tengok pembahagian nukleus dan sitoplasma. Kalau anda dah ikut hari itu minggu lepas ataupun video sebelum ni pun ya. Minggu lepas kita belajar pasal meiosis. Kita akan nampak jelas bahawa mitosis, meiosis hanya rujuk fokus kepada
pembahagian nukleus dan bukannya pembahagian sel sepenuhnya. Sebab selepas meiosis akan diikuti dengan apa? Siti Nadia. Selepas meiosis akan diikuti oleh apa? Siti Nadia. Selepas meiosis, pada minggu lepas kita telah belajar meiosis kan? Selepas telur fasa 2 atau telur fasa 1 akan diikuti dengan apa? Testing. Okey, kita cuba pilih lagi seorang. Nadia Farisha ada? Tak tahu cikgu. Siti Nadia dah jawab tak tahu. Diikuti apa? Kalau kita dah belajar belah hari tu, cytokinesis. Ya, Nadia Farisha. Jadi selepas meiosis akan diikuti dengan cytokinesis. Nak cikgu tunjuk balik PowerPoint minggu lepas ke tak? Tak perlu kan? Jadi, rupa-rupanya pembahagian sel kita perlu tengok khusus kepada pembahagian nukleus diikuti dengan pembahagian sel. Okey, cikgu ulang. Pembahagian sel perlu rujuk kepada pembahagian nukleus dan pembahagian sitoplasma. Okey, yang nukleus itu yang kita sebut sama ada mitosis atau meiosis dan sitokinesis selepas itu iaitu pembahagian sitoplasma. Jadi cikgu, boleh ke tak anda ceritakan secara menyeluruh mengenai pembahagian sel? Pembahagian sel yang berlaku untuk satu sel menjadi dua sel. Satu sel menjadi dua sel. Jadi untuk memahami pembahagian sel, dia diceritakan dalam kitar sel. Cikgu ulang, kitar sel. Cikgu, tadi pembahagian sel, sekarang kitar sel. Apa cerita? Kitar sel merangkumi masa. Cikgu ulang, kitar sel merangkumi masa yang berlaku untuk setiap peringkat pembahagian sel. Jadi, dalam buku teks kamu merujuk kitar sel kepada turutan kejadian yang melibatkan penggandaan organel dan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak. Dari satu sel, dia mengumpulkan tenaga, mengganda duakan organel dan DNA sehingga bahagikan sel menjadi dua sel anak. Itulah dinama sebagai kitar sel. Secara anda harus ingat kitar sel dalam bentuk bulat ini. Cikgu, boleh saya dapat benda ini dalam buku teks ke tidak? Kalau anda rujuk buku teks sekarang, adik-adik sekalian, tanpa melengahkan masa, kamu boleh rujuk pada muka surat ke 101. 101 ya. Kepada mereka yang ada buku teks di tangan, terbaik. Kalau laptop anda canggih, boleh buka e-buku teks melalui Google Classroom sebelum ni. Ya, anda harus belajar menggunakan teknologi yang ada. Jadi, secara kitar sel dirujuk kepada satu bulatan. Kenapa bulatan? Sebab benda itu akan berulang kali berlaku. Okey? Jadi, sebelum pembahagian sel, cikgu ulang, sebelum pembahagian sel, organel dan DNA harus diganda duakan. Cikgu ulang. Sebelum sel dibahagikan, organel dan DNA harus diganda duakan terdahulu. Sebab kalau nak satu sel menjadi dua sel, kalau satu sel ada satu mitokondria,
Maksud dia, sebelum dia dibahagi menjadi 2 sel, sel tersebut perlu menjadikan 1 mitokondria kepada 2 mitokondria. Baru mereka boleh bahagikan menjadi 2 supaya boleh mendapat mitokondria secara sama rata pada 2 sel anak yang dihasilkan. Betul ke tidak, So Yongyi? Yongyi, sleeping ah? Yongyi? Wenhan? Wenhan? Setuju ke Ya. tidak? Setuju ke tidak bahawa kalau satu sel ada 1 mitokondria, sebelum saya belum habis lagi, kamu dah ya main-main cairan ni. Jadi cikgu ulang balik statement itu dengan perlahan. Kalau satu sel ada 1 mitokondria, jadi sebelum dia bahagi menjadi 2 sel yang setiap sel ada 1 mitokondria, betul ke tidak sel itu perlu ganda 2kan mitokondria terdahulu menjadi 2? Wenhan? Yes. Yes ah, Yongyi, betul ya. Jadi itulah proses dia yang dilakukan dalam kita sel. Dalam kita sel yang melangkumi masa sekarang, sebelum pembahagian sel, ada 1 peringkat yang kita namakan sebagai interfasa. Jika ulang, interfasa. Kalau adik-adik sekarang tengok, interfasa bermula dari sini, melalui G1, S sampai ke G2. Sampai ke G2. Di manakah mitosis dalam kita sel ini? Di manakah mitosis dalam kita sel? Gambar raja yang cikgu guna di depan mata anda. Okey. Tadi saya rasa Nadia boleh jawab kan? Nadia Farisha, ya. Cuba boleh jawab kan? Di manakah mitosis? Di manakah mitosis? Dekat M. Ya. Kalau adik-adik sekarang baca kat sini, dia hanya rujuk kepada sini je M. Iaitu ada peringkat profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Diikuti selepas M ialah sitokinesis. Maksud dia yang berwarna ungu gelap. Jika ulang, ungu gelap dalam gambar raja ini, itu baru pembahagian sel yang sebenar. Manakala warna kelabu yang sekitar atau selepas sebelum anak panah ungu gelap, itulah fasa di mana organel dan juga DNA untuk satu sel induk itu digandakan. Jadi kalau anda tengok dalam gambar raja dalam buku teks, okey, lagi berwarna-warni. Mitosis hanya sebahagian yang kecil daripada satu kita sel. Diikuti dengan sitokinesis. Okey? Diikuti dengan sitokinesis. Okey? Buan? Boleh faham ke tak, Buan? Ataupun cikgu cakap terlalu laju? Ataupun terlalu perlahan? Sila bagi komen lah. Buan? Boleh ikut? Okey, dah nampak. Jadi, kalau kita tengok peringkat ini. Jadi, cikgu, boleh ke tak anda memberikan gambaran? Gambaran bagaimanakah satu kita sel berlaku pada satu sel sehingganya dia menjadi 2 sel. Secara am. Satu sel akan membahagi menjadi 2 sel dengan mengambil masa 24 jam. Cikgu ulang. Satu sel akan membahagi jadi 2 sel dengan menggunakan 24 jam. Maksudnya 1 hari. Dalam 24 jam itu,
Kalau anda baca di depan mata anda, okey? Jadi kalau anda tengok interfasa yang mengambil paling panjang masa dia iaitu dekat 23 jam daripada 24. 23 daripada 24 jam. Kenapa? Sebab sel-sel akan menggunakan masa yang panjang untuk mengumpul tenaga, menghasilkan organel secara banyak ataupun double ganda dua dan mereplikasikan DNA. Okey, perkara itu anda perlu tengok balik kepada YouTube. Jadi sekarang kita nak memberikan fahaman sekarang bahawa rupanya pembahagian sel bukan semata-mata mitosis saja. Kita perlu rujuk selepas mitosis ada sitokinesis satu. Dan pembahagian sel bukan semata-mata sel bahagi itu saja. Ia memerlukan masa yang panjang untuk menggandakan organel dan DNA sebelum dia dibahagi menjadi dua. Okey? Jadi, Noning, boleh ikut ke tak? Ataupun Jeko cakap terlalu perlahan? Kenapa semua tak nak buka mic ya? Malu ke? Tulis kat chat box jadi. Okey, tak apa. Saya tahu malu-malu. Okey. Jadi, harap semua boleh ikut sekarang. Jadi, yang membezakan kamu dengan budak sains ataupun ambil mata pelajaran sains di kelas yang lain, progresif ke ataupun kualiti, kamu belajar secara mendalam apa itu mitosis dan meiosis dia. Dan kamu menyentuh juga dua istilah yang khas iaitu pembahagian sel dan juga kita sel. Maka kamu sekali lagi akan tahu bahawa mitosis hanya sebahagian kecil daripada kita sel. Dan pembahagian sel perlu ditamatkan dengan sitokinesis dan bukan mitosis atau meiosis sahaja. Itu adalah konsep pertama yang biasa murid salah faham dan saya harap kamu telah clear hari ini. Boleh ikut ke tak? Boleh ikut ke tak? Jonathan? Kenapa dia buat Jonathan kat sini? Jonathan? Tidur ke Jonathan? Oh, boleh ikut. Jadi, dalam interfasa, peringkat ada G1S dan juga G2. Cikgu pun tak nak bazirkan masa. Satu peringkat G1 maksudnya komponen-komponen sel digandakan seperti yang disebut dalam video, maksud dia organel diganda dua. S pula rujuk kepada sintesis DNA, DNA direplikasi atau diganda dua kan, dan G2 tenaga dikumpulkan. Okey, interfasa cerita panjang dan SPM tidak hanya semata-mata tanya mitosis, meiosis saja. Ada interfasa pernah ditanya sebagai soalan struktur SPM. Jadi diminta supaya semua boleh ikut. Jadi hari ini fokus anda adalah hari ini selepas anda belajar bezakan antara mitosis, meiosis pertama dengan pembahagian sel dan juga kita sel. Okey? Dan kita pun sedia maklum bahawa mitosis lebih penting daripada meiosis. Daripada kita nak buatkan benda yang ada dalam buku teks dengan senang, bandingkan antara mitosis dan meiosis, cikgu nak kamu ambilkan masa secara beberapa minit. Perhatikan gambar raja di depan. Perhatikan gambar raja di depan. Kalau sesiapa yang tak boleh nak baca, sila tuliskan komen ataupun buka mic dan cakap, cikgu saya tak boleh nampak lah, tak jelas. Kalau tak jelas, sila bagi tahu sekarang. Ifan? Ifan, jelas ke tak Ifan? Ifan? Ifan masuk dengan lepas tu buka Google Meet, tidur ke? Jelas, terbaik. Jadi,
inilah konsep pengklonan. Ya, hari ini kita fokus yang paling utama yang cikgu nak sebut ialah pengklonan dan pengkotoran tisu. Cikgu ulang pengklonan dan pengkotoran tisu. Sebab ini ada dua aplikasi untuk mitosis yang seharusnya anda boleh pakai pada masa akan datang. Minggu lepas kita sebut meiosis. Meiosis hanya penting untuk menghasilkan sel-sel gamet saja. Okey? Boleh faham ke tak yang Winnie Anita Yong? Meiosis ke mitosis lebih penting? Mitosis. Okey. Oh, good. Okey. Jadi harap semua dah clear. Jadi sekarang kita nak cerita pasal pengklonan. Okey, pengklonan. Jadi secara umum, pengklonan boleh diringkaskan dalam seperti yang gambar raja ini. Okey, kita akan ambilkan kambing biri-biri sebagai contoh. Kita rujuk di sini ada dua kambing. Yang pertama, kambing A. Tengok ya. Kedua ya kambing B. Fokus pada kambing A terdahulu. Okey? Soalan pertama cikgu. Cikgu, A wajib jantan ke? A wajib jantan ke? Hashika. Hashika, are you there? Tak. Kenapa tak? Boleh terangkan ke tak? Tak tahu. Tak tahu ya. Okey. Pertama sekali, sebelum kita nak fahamkan pengklonan, saya nak tanya secara am kepada semua murid dalam kumpulan ini, kenapa kita nak buat klon? Siapa nak jawab? Sebelum cikgu pilih nama, siapa nak jawab? Kenapa kita nak buat klon? Hari ni tak panggil lagi Faiza kan? Faiza. Faiza. Faiza? Hello. Mushi-mushi. Kenapa kita nak buat klon? Bukan ya lah. Bagi jawapan. Kenapa kita nak buat pengklonan? Kenapa kita nak mencabar Allah? Kenapa kita nak mencabar Tuhan? Kenapa kita nak buat klon? Siapa nak jawab? Okay. Faiza dah settle. Nur Afika. Nur Afika. Ya, saya tahu ya. Kenapa kita nak buat klon? Janganlah bagi saya jawapan ya. Semua jawapan standard lah. Tahu lah tak tidur sekarang. Hanya baca komik ke bukan laptop je lain. Ya, tapi kenapa? Untuk menghasilkan baka yang baru. Salah lah. Faiza jawab salah. Kita dah cakap buat klon. Maksudnya kita akan hasilkan sel-sel yang bilangan kromosom atau genetiknya sama dengan sel induk. Macam mana dia boleh menghasilkan baka yang baru, Faiza? Kalau sel-sel anak sama dengan sel induk, macam mana dia boleh hasilkan baka yang baru? Faiza? Itulah cikgu tadi cakap balik kepada konsep yang pertama ya. Okey, balik ke sini ya. Jadi siapa yang cakap klon adalah untuk hasilkan baka yang baru? Baca balik yang ke depan. Kita akan menghasilkan sel baharu yang mempunyai bahan-bahan genetik yang sama dengan sel induk. Maka, kenapa? Jadi, kenapa tak ada baka yang baru? Sebab benda itu sama je. Contoh, saya ambilkan sel Faiza. Semua orang dengar ya, kalau saya ambilkan sel Faiza. Saya buatkan mitosis pada sel-sel Faiza. Sel-sel itu andai kata boleh menjadi banyak. Boleh ke tak sel-sel itu membentuk Chan Kok Siang? Boleh ke tak? Tak. Sebab? Boleh. Tahu. Sebab? Cannot. I know cannot. Why? Sebab? Tak ada sel kok siang. Ada siang. Bukan tak ada sel kok siang. Sebab itu adalah bahan-bahan genetik dari siapa? Daripada Faiza. Tak mungkin Faiza tiba-tiba jadi lelaki kan? Betul kan? Betul ke tak? Betul. Betul. Memang tanya Yising macam tak puas hati je ni. Okey. Jadi Betul. ya. Itu Son ialah untuk
menyelesaikan masalah tidak cukup makanan ke? Ya, itu adalah salah satu tujuan kenapa kamu nak buat pengklonan. Menyelesaikan masalah tak cukup makanan. Okey? Tapi sekarang kita balik kepada konsep kita sekarang. Kalau kita tengok gambar raja depan, kambing biri-biri A dipilih. Dia jantan. Soalan tadi yang tak tanya awal, boleh ke tak dia mesti jantan? Soalan kedua, kenapa kita nak buat klon? Kawan kita jawab nak menghasilkan baka yang baru. Sebenarnya baka yang baru itu salah lah. Maksudnya, kita sebenarnya nak hasilkan A semula. Kita nak hasilkan A semula. Menambah populasi dari Alia Najihah, betul. Cihim yang jawapan kurang baik tapi secara besaran itu betul lah. Yang depan itu agak kabur. Jadi untuk mereka dua-dua, Cihim dan Alia Najihah, mereka dah menjawab separuh poin yang penting. Satu, kita nak buat klon sebab kita nak hasilkan banyak. Satu lagi, kita nak buat klon sebab kita nak tambahkan populasi, itu konsep sama, tambahkan banyak. Tetapi, tambahkan banyak benda apa? Jawapan dia ialah baka yang sama. Bukan baka baru. Baka yang sama. Contoh kepada kambing biri-biri A. Kalau kita tengok kambing biri-biri A, dia seekor jantan. Dia mempunyai bulu yang tebal dan lebat. Macam mana saya nak pastikan kambing biri-biri A yang banyak bulu, banyak lebat ini boleh dihasilkan secara banyak. Sebab saya nak dia je. Sebab dia punya badan itu banyak bulu. Jadi kita akan buatkan klon supaya nanti anak-anak dia tu, klon-klon dia itu semua kulit tebal kulit pula. Bulu tebal ke tidak, Kau Siang? Kau Siang tidur, Kau Siang? Ya. Kau Siang je tidur. Apa itu baka? Baka mean breed, man. Breed, 种类. Okay? Maksud dia, contoh cikgu ialah baka yang handsome. Mata besar, mata Korea. Baka. Okay? Jadi, macam mana cikgu nak klonkan kambing biri-biri A yang mana dia mempunyai bulu yang lebat dan tebal. Jadi, pertama saya akan ambilkan sel badan dia, sel soma dia. Sebab sel badan ini mempunyai DNA yang lengkap. Sorry, tulisan cikgu terlupa cikgu nak bukakan pad kejap. Termalas jugalah. Yang DNA yang lengkap. Cikgu ulang Kenapa cikgu nak kata DNA dari sel soma? Contoh, kalau cikgu nak klonkan Tan Yee Seng, boleh ke tak cikgu ambil sperma dia? Siapa nak jawab soalan ni? Kalau cikgu nak klonkan Tan Yee Seng, boleh ke tak cikgu ambil sperma dia? Boleh kot. Tak boleh. Seorang boleh kot dan tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Sebab sperma hanya ada separuh daripada genetik dia. Bukan, saya tahu tak boleh. Saya kata situasi sekarang, boleh ke tak boleh menghasilkan Tan Yee Seng yang original. Kalau saya ambilkan sperma dia, boleh ke tak boleh? Oh, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia hanya ada separuh mati saja. Ya, sebab dia hanya ada separuh gene saja. Jadi saya perlu ambil sel dari mana? Dari bahagian badan mana? Jonathan, jawab. Jonathan, saya boleh ambil sel dari bahagian mana? Dalam atas badan Tan Yee Seng. Mana-mana bahagian badan Tan Yee Seng kecuali sperma. Ya. Mana-mana bahagian selain sperma dia je. Maksudnya saya boleh ambil sel kulit dia. Sebab sel kulit dia confirm ada 46 kromosom. Semua kekal sama. Jadi saya ambil, saya clone. Okay? Untuk yang lain, siapa yang tak faham? Wenhan, faham ke tak Wenhan? Yes, understand. Jadi, kalau orang tanya kamu, sel badan ini rujuk kepada sel soma. Boleh terima ke tak? Buen, boleh terima ke tak?
Boleh. Good. Sebab sel badan rujuk di sini ialah sel-sel selain daripada sel-sel gamet. Sel soma. Cikgu, apa itu sel soma? Soalan baik. Siapa yang ada buku teks sila balik kepada muka surah 100. Tadi cikgu dah buka lama. Sel soma dan sel gamet. Okey? Baca di sini. Okey? Jadi, lepas cikgu dah keluarkan sel DNA daripada sel badan dia, cikgu akan ambilkan ovum. Cikgu ulang ya. Ovum. Ovum daripada betina. Okey? Jadi, soalan dia sekarang adalah, adakah tak kambing biri-biri B wajib betina? Soyong Yi. Afika? Afika ada? No Afika? Adakah tak kambing biri-biri B harus atau wajib B? Wajib B pula. Wajib betina. Aileen, Kamila ada tak? 3 orang? Dia tak cukup masa ya. Cepat. Okey, 3 orang tidur ni asalnya. Okey. Kenapa nak Bubun Rush yang jawab? Okey, Aileen, Kamila jawab ya. Jadi, sebabkannya kenapa dia perlu betina? Sebab kita nak keluarkan ovum. Wajib betina. Soalan balik kepada yang pertama, adakah tak kambing biri-biri A harus atau wajib jantan? Itu nanti cikgu akan cerita pada penghujung kelas ini. Jadi, sel ovum dikeluarkan dan sekarang kita tak nak nukleus. Sebab nukleus itu ada DNA. Kita tak nak. Kita keluarkan nukleus. Nukleus dikeluarkan. Jadi, DNA tadi kita campur atau cantumkan dengan sitoplasma ovum. Jadi DNA dari kambing biri-biri A dicantumkan dengan ovum dari kambing biri-biri B yang tidak ada nukleus. Tak ada DNA dari B. Jadi mereka dah cantum, tengok biru ya. Biru kekal biru. Biru. Jadi cikgu nak tanya. Dalam sel ini, ada DNA kambing biri-biri A ke B? Ada kambing biri-biri A ke B? Buan? A. Jadi, dari situ, kita akan carikan cara supaya sel ini membahagikan secara apa? Membahagikan secara mitosis. Okey, membentuk embrio. Okey, Siti Nadia boleh ikut? Nadia? Siti Nadia ada tak? Siti Nadia tidur ke? Aduh. Kalau tidur ni jam ni. Okey? Jadi, kalau anda tengok sekarang, Fatino Atira nanti juga akan tanya. Lepas sel itu dah melalui mitosis, kita perlu dia berkembang di satu situasi seperti dia menjadi bayi, menjadi besar. Kita akan letakkan dia ke dalam uterus ibu kambing biri-biri C. Kepada kambing biri-biri C di dalam rahim kambing biri-biri C. Siapa di sini nak jawab soalan ini? Kenapa tak boleh guna kambing biri-biri B? Kenapa tak boleh guna kambing biri-biri B? Ising nak jawab ke tak? Kenapa tak boleh guna kambing biri-biri B? Tak tahu. Benhan, kenapa tak boleh guna kambing biri-biri? Yes. Yes, tidur atau main game. Kenapa tak boleh guna kambing biri-biri? Untuk menjadi tempat penumpang uterus. Kemayayong C, kenapa nak gunakan C? Kenapa tak boleh gunakan B? Maksudnya kenapa nak gunakan betina? Jawapan dia adalah boleh guna B sebenarnya. Tapi
mesti pastikan uterus atau rahim B itu jenis yang subur. Jenis yang subur. Kita takut nanti letak pada B yang hasilkan ovum itu sebenarnya dia punya rahim tak kuat ataupun tak tebal. Lepas embryo lekat, gerak sikit dia terus jatuh keluar. Jadi boleh ke tak embryo membesar kalau guna B yang rahim dia tak tebal? Jawapan dia of course tak boleh. Jadi kita akan pilihkan kambing biri-biri yang confirm subur. Rujuk pada mereka yang rahim dia tebal, di mana embryo lekat boleh berkembang menjadi anak yang baru. Senanglah. Jadi bagi dia berkembang selepas 5 bulan, melahirkan kambing biri-biri, anak kambing biri-biri yang ada ciri A. Jadi siapa di sini yang ada masalah untuk pengklonan? Ini adalah pengklonan yang setakat hari ini disahkan berlaku untuk kambing biri-biri Dolly. Contoh dia. Bukannya seperti yang anda tengok dalam cerita, klon yang letak dalam satu balang yang cecair. Belum lagi sampai di situ. Tetapi katanya teknologi kita sebenarnya sudah mencapai. Hanya etika manusia tidak benarkan kita membuat klon manusia melalui cara itu. Jadi, siapa yang rasa tak boleh faham klon? Kalau anda rasa diri boleh faham klon, jadi saya nak tanya. Pengklonan mengaplikasikan mitosis ataupun meiosis dalam menghasilkan klon dia. Siapa nak jawab? Jawapan dia, mitosis. Faham ke tak faham semua? Siapa nak jawab? Comeng, faham ke tak? Good. Jadi hari ini saya cuba nak masuk dalam pengkotoran tisu, tapi masa memang tak boleh mengizinkan saya. Cikgu akan cuba mencarikan masa yang lebih panjang untuk siapkan bab 6 khususnya melalui pembelajaran dalam talian ni. Supaya anda masuk ke sekolah terus boleh settlekan masuk ke bab yang 8, 9 dan seterusnya. Jadi setakat hari ini ataupun sesampai masa sekarang 12.34, sesiapa di sini yang ada masalah untuk cara pengajaran cikgu? Ada ke tak ada? Okey? Kalau tak ada, cikgu nak buat housekeeping sikit kejap je. Jangan letak dulu, cikgu nak buat housekeeping kejap untuk Google Classroom ya. Kenapa cikgu tidak berkongsikan nota bab 6 ini bersama dengan anda semua? Jadi, cikgu nak tunjukkan terdahulu ya. Jadi, kepada sesiapa yang telah menghantar kerja, kita akan ada record kat sini. Jadi, kalau cikgu buka sekarang, tengok. Baru je 11 orang yang menghantar metabolisme dan enzim punya nota, termasuk komposisi kimia, baru 14 orang yang hantar. Kalau masih kekal dalam bilangan murid yang separuh ini, yang separuh lain tak hantar, cikgu akan anggapkan nota buat melalui Google dokumen ini sebenarnya tidak mencapai matlamat. Jadi sila wawarkan kepada mereka yang telah hantar ataupun belum hantar. Okey, kepada mereka yang hantar ini, okey, dari Buwer, Wenhan semua. Tapi cikgu belum lagi buka nota kamu ya. Kalau cikgu buka nota kamu, takut kamu buat dengan bukan-bukan pula. Jadi, ingat nota ini cikgu akan letak nanti ke dalam TP, tahap pencapaian atau band TP untuk biologi kamu. Okey, hari itu cikgu dah gunakan objektif kan. Cikgu akan tambahkan sekali dengan nota ini. Kalau anda pilih tidak menghantar, seperti kuis yang sebelum itu, yang tak hantar tapi tak maklumkan apa-apa, kamu bakal dapat band yang rendah. Bukan sebab anda tak reti, tapi sebab kamu tak hantar kerja ya. Saya tidak bertanggungjawab kepada yang itu. Minta tolong wawarkan kepada mereka kerja yang tak hantar, sila hand in. Termasuk tonton video semua itu. Dah tonton, tekan hand in. Okey?
Harap anda semua faham. Kok Siang, boleh jadi cikgu punya pembantu tak? Maksudnya maklumkan perkara ni kepada semua supaya mereka buat. Boleh. Boleh ya? Love you. Yang belum hantar, tolong hantarkan. Yang dah hantar, terima kasih. Cikgu akan pilih 5 yang paling awal untuk bagi mereka duit raya. Kalau lepas buka sekolah lah. Setakat sekarang hanya Cihin yang dapat duit raya daripada saya. Okey, yang lain cikgu akan pilih yang 5 lagi. Okey. Nanti siapa yang telah hantar mengikut syarat, cikgu akan bagi duit raya lah 5 orang yang paling awal untuk rasanya cikgu akan pilih yang enzim itulah. Okey, enzim ada yang di belakang itu tukar kepada bahasa Melayu ya. Ada buat ke tidak? Cikgu harap semua orang ambil manfaat kepada pembelajaran dalam talian seperti yang telah disarankan oleh kerajaan. Okey, terima kasih semua ya. Kelas hari ini sehingga 12.37. Siapa yang ada soalan sebelum cikgu tutupkan kelas ni? Ya? Kalau tak ada, seperti biasa juga cikgu minta supaya siapa punya video yang kamera yang masih berfungsi, sila bukakan sekarang untuk menyenangkan cikgu membuat rekod kehadiran. Okey? Siapa yang ada kamera yang berfungsi, anda boleh bukakan sekarang ya. Cikgu nak buat gambar beramai-ramai ni, minta tolong supaya bukakan ya. Terima kasih. Kejap, sila bukakan kamera semua. Okey, kejap. Nampak sangat semua muka macam tak puas hati ni. Okey, tak apa. Okey, kejap. Bagi smile sikit ya, smile sikit. Bagi smile sikit. 1. Tak payah tutup mata. Tak cantik lah tu. Okey. Sekali lagi. Buka mata semua. Thank you. Okey, terima kasih banyak. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, kalau apa-apa sila maklumkan melalui Google Classroom ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.